Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 6 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka. Pertama sekali, teacher ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video teacher. Okey, murid-murid diharapkan sudah bersedia dengan buku teks sains tahun 6, buku nota dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Murid-murid, kita akan sambung pembelajaran kita tentang unit kelajuan. Kamu sudah tahu bahawa setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Okey. Kelajuan ni melibatkan ukuran, jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Maksudnya, ada 3 komponen yang penting yang perlu kamu tahu dalam tajuk ini. Pertama sekali, kelajuan. Kedua, jarak. Dan yang ketiga adalah masa. Dan teacher harap kamu sudah tahu berkenaan unit bagi kelajuan. Yang mana unitnya adalah gabungan unit jarak dan masa. Seperti sentimeter per saat, meter per saat, kilometer per jam. Maksudnya kalau sentimeter per saat, dalam 1 saat berapa sentimeter ia bergerak. Begitu juga dengan meter per saat. Maksudnya 1 saat berapa meter ia bergerak. Ini seperti kamu lumba lari lah. Dan kilometer per jam. 1 jam berapa kilometer kita bergerak. Biasanya ini melibatkan kenderaan. Okey. Kita tengok perlumbaan larian antara Haziq dengan Nik. Pada pendapat kamu, apakah unit kelajuan yang sesuai untuk pertandingan ini atau perlumbaan ini? Ya, sudah pastilah meter per saat. Okey, ini adalah tajuk kecil di bawah tajuk kelajuan, iaitu hubungan antara kelajuan dan jarak. Macam mana tu? Kelajuan dan jarak. Kita nak tengok ataupun kita nak ukur berapa jarak yang dilalui dalam masa yang ditetapkan. Sebab teacher kata tadi ada 3 komponen, kelajuan, jarak, masa. Sekarang ni masanya adalah tetap. Apa boleh ubah yang dimalarkan. Okey. Kita tengok ya perlumbaan Haziq dengan Nik. Siapa yang lagi laju? Okey. Okey, Haziq dan Nik dalam masa 20 saat, Nik melalui jarak yang lebih jauh berbanding Haziq. Maksudnya, Nik mempunyai kelajuan yang lebih tinggi berbanding Haziq kerana Nik berlari lagi jauh dalam masa 20 saat. Faham tak? Mungkin di sini kita boleh katakan dalam masa 20 saat, Haziq boleh berlari sejauh 50 meter. Ni 70 meter. Sebab kita tetapkan masa. Salin dalam buku nota sains ni ya, buka buku nota sains, teacher nak awak tulis tajuk hubungan kelajuan dengan jarak. Dan tulis tarikh hari ini iaitu 24 Jun 2021. Dan hari juga hari Khamis. Okey, pertama. Objek boleh bergerak lebih jauh sekiranya mempunyai kelajuan yang tinggi. Kamu ingat ya, tajuk ni masa adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, masa dia tetap. Kedua,
semakin bertambah kelajuan sesuatu objek, semakin bertambah jarak yang dilalui pada masa yang ditetapkan. Okey. Kamu salin tajuk ni. Salin nota ni ya. Teacher nak ada dalam buku kamu. Okey. Dan tajuk kedua pula, hubungan kelajuan dengan masa. Nota tadi kamu boleh pause video ni sekejap. Tadi salin 2 poin tu. Sebab nanti kamu akan buat nota hubungan kelajuan dengan masa pula. Tadi hubungan kelajuan dengan masa. Hubungan kelajuan dengan masa. Tadi hubungan kelajuan dengan jarak. Sekarang ni jarak kita jadikan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan maksudnya jaraknya tetap. Okey, jaraknya tetap. Ni perlumbaan antara Zulaikha dengan Batrisya. Mungkin teacher tetapkan jaraknya 50 meter. Jaraknya sama. Jarak yang akan dilalui oleh Zulaikha dengan Batrisya adalah 50 meter. Tapi masa kita nak tentukan, tengok siapa yang sampai dulu, siapa yang habiskan larian dahulu. Dia maknanya dia mempunyai kelajuan yang lebih tinggi. Okey. Tengok ya, Zulaikha dengan Batrisya, siapa agaknya yang sampai dulu? Siapa sampai dulu tu? Zulaikha sampai dulu kerana Zulaikha mengambil masa 15 saat. Kamu tengok jam randik tu. Okey, Batrisya mengambil masa 20 saat. Maksudnya Zulaikha mempunyai kelajuan yang lebih tinggi berbanding Batrisya. Okey? Ini pun teacher nak kamu salin nota di bawah yang tadi. Yang tadi hubungan kelajuan dengan jarak kamu gariskan. Ada 2 poin. Sekarang ni kat bawahnya tulis hubungan kelajuan dengan masa. Ada poin juga ni. Pertama, objek akan mengambil masa yang singkat untuk sampai ke destinasi sekiranya mempunyai kelajuan yang tinggi. Maksudnya, ibarat kamu dan adik kamu mahu ke sekolah. Maksudnya pergi destinasi yang sama daripada titik awal yang sama dan titik akhir yang sama. Adik kamu menaiki basikal, kamu berjalan kaki. Jadi siapa yang sampai dulu? Mestilah yang mempunyai kelajuan yang tinggi itu basikal. Mesti adik kamu sampai dulu. Walaupun jarak yang sama, itu maksudnya. Yang kedua, ini hipotesis. Kamu kena salin dan kena faham. Semakin bertambah kelajuan sesuatu objek, semakin berkurang masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Maksudnya tadi, perjalanan kamu dan adik kamu ke sekolah, adik kamu mungkin mengambil masa dalam 5 minit dah sampai ke sekolah. 5 minit saja. Kamu mungkin mengambil masa 15 minit. Jadi, yang laju semakin berkurang masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Ini teacher nak kamu salin dalam buku juga. Okey. Dan seterusnya, pengiraan kelajuan. Okey, kalau kamu nak rujuk, ini buku teks muka surat 126. Ini teacher nak kamu salin dalam buku. Ini penting. Ini penting, semua orang kena ada dalam nota. Ini kita akan sambung juga minggu depan. Hari ini pengenalan saja. Minggu ni pengenalan saja. Minggu depan teacher akan banyak latihan untuk pengiraan kelajuan. Salin dalam buku nota sains. 1. Poinnya kelajuan. Okey, kalau tanya, teacher boleh sambung yang tadi ke? Ya, boleh sambung. Kalau ada ruang lagi, sambung. Kalau tak ada ruang, baru guna muka surat yang seterusnya. Kelajuan mempunyai kaitan dengan jarak yang dilalui oleh. Ada kesalahan ejaan di situ. Oleh, ya, dilalui oleh sesuatu objek dalam tempoh masa yang diambil. Ini yang teacher cakap 3 komponen penting. Kelajuan,
jarak dan masa. Ia mempunyai perkaitan. Kedua, kelajuan sesuatu objek boleh dikira dengan menggunakan rumus di bawah. Ni ada kira-kira ya. Kita boleh kira kelajuan sesuatu objek. Iaitu kelajuan sama dengan, itu perkataan sama dengan ya, bukan titik bertindih, teacher tersalah. Sama dengan jarak bagi masa. Rumus ni ada di dalam buku teks kamu, muka surat 127. Teacher nak kamu salin. Kelajuan sama dengan, bukan titik bertindih, teacher silap kat situ. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Itu bahagi ya, per tu bahagi. Okey? Untuk pengiraan kelajuan ni, kamu kena kenal pasti jarak objek tu lalui. Berapa jarak dia? Mungkin dalam sentimeter, meter atau kilometer, kamu kena kenal pasti. Yang kedua, perlu kenal pasti masa yang diambil. Berapa masa yang dia ambil untuk sampai ke destinasinya. Itu untuk kita kira kelajuan. Teacher akan ajar sedikit-sedikit supaya kamu faham. Teacher nak semua orang faham. Okey. Tengok. Minggu depan kita akan sambung dengan pengiraan kelajuan, jarak dan masa. Dengan menggunakan rumus kelajuan tadi. Sebab itulah teacher akan ajar sikit-sikit supaya semua orang faham. Dan teacher minta tolong sangat. Tolonglah buat tugasan yang diberikan. Kamu tak ada masa dah. Tahun depan kamu dah masuk sekolah menengah. Jadi teacher nak penuhkan ilmu kamu tu. Ilmu sains sekolah rendah pada kamu. Habiskan tajuknya ya. Okey, tolong siapkan. Dan kalau tak faham, boleh hubungi teacher. Tak ada masalah. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah dengan tajuk kelajuan juga. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.